Okey, insya-Allah kita mulakan, kita menyambungkan sedikit lagi untuk bahagian yang kedua kita ini, khusus kepada tawaf, sa'i, dan kita buat amali insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia rasa bila dah lapang, dah kenyang, dah perut dah berisi ni, dia lain sikit rasa. Ya. Lepas ni sikit lagi kita akan masih bergerak tu, kita boleh pakai. Okey, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana kita sambung balik tadi khusus kepada tawaf, kita sebagai jemaah umrah insya-Allah, kita tawaf kita adalah tawaf umrah. Tawaf umrah. Selain daripada tawaf umrah, kita juga sangat digesa ataupun diberatkan untuk kita lakukan ialah tawaf sunat. Tawaf sunat. Sebab amalan yang paling baik, yang terbaik, kemuncak kepada amalan-amalan yang lain, iaitu di bumi Makkah Al-Mukarramah, ialah tawaf. Ialah tawaf. Maka perbanyakkan tawaf. Satu-satunya ibadah yang kita tak buat tempat lain, itulah tawaf. Kita pergi pasar raya, pekan ke, kita kata tawaf, itu kan tawaf tu, itu jalan-jalan, ataupun dalam istilah bahasa orang Peraknya nyongkit. Nyuling-nyuling jalan dan sebagainya kan. Okey, so tawaf, perbanyakkan tawaf. Cuma dia ada sedikit masyaqqah, ada sedikit berhalangan kita pada kali ini. Pada sebelum pandemik itu tak jadi masalah, bebas kita nak berada di kawasan tawaf, iaitu kawasan dataran, kawasan bawah tu, kawasan bawah bebas. Tapi selepas sahaja pandemik, maka sudah mula diperketatkan tentang siapa yang masuk di bawah adalah mesti dengan berpakaian ihram, berpakaian ihram. Orang perempuan tak jadi masalah, itu dia pakai, itulah dia ke ihram, itulah pakaian dia, tak jadi masalah lah. Jadi ada advantage bagi orang perempuan untuk memperbanyakkan masuk hadir. Cuma itulah dalam keadaan kita berada seolah-olah tempat dimuktamadkan yang berniat ihram. Orang lelaki kalau berpakaian biasa memang dilarang sama sekali lah. Banyak lapis larangan dia tu, maksudnya yang menjadi pengawal dia. Okey, baru-baru ni dia buka sekejap, itu pun kerana orang dah bertahlul awal musim haji, ada tempoh 10 hari, seminggu tu dibuka. Itu yang dia bebas, orang tak ada pakai ihram. Sebab orang nak buat tawaf ifadah. Tawaf ifadah ni tawaf rukun lah. Tapi oleh kerana mereka dah melontar, mereka dah buat tahlul awal, maka mereka dah tak perlu pakai kain ihram. Maka dia buat tawaf haji itu dalam keadaan boleh berpakaian biasa. Tapi dia buka sekejap je gitu, dalam tempoh seminggu ke 10 hari. Lepas tu tutup. Sekarang dah tutup balik. Jadi siapa yang masuk, dia buat sistem macam tu, mesti dengan berpakaian ihram, berpakaian ihram. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jauh daripada sudut itu kita kena faham, ada setengah orang yang berpendapat kalau itu Ustaz, kita pakai dia pakaian ihram masuk tanah kawasan dataran. Jadi sebab nak memungkinkan kita nak berada di dataran, okey, dia ada khilaf, dia ada perbahasan di situ. Menuntut untuk hadir ke kawasan dataran ni, kawasan dataran ni maksudnya berdekatan dengan Kaabah ini, Uli Amri menetapkan bahawa mesti dalam ihram. Dalam ihram. Dari satu sudut asasnya ialah berpakaian ihram. Itu yang nampak semua putih, hitam, putih saja dalam kawasan ni kalau kita tengok live kan. Okey. So ini pembahasan. Ada setengah kata, Ustaz kalau begitu kita pakai kat ihram je. Walhal kita tak ada dalam ihram sebab kita nak pergi dataran. Jadi apa hukum di situ? Kita sudah seolah-olah kita menipu lah. Dari segi menipu, dari segi tak, sedangkan kita nak buat ibadah sunat. Kita nak pakai ihram tu sebab apa? Dengan harapan kita nak tawaf sunat, dapat dekat, dapat sekejap.
Memang sekejap tuan-tuan, berbanding dengan kita tawaf di kawasan atas tingkat 2, tingkat 3. Dia agak jauh, ambil jarak jauh, sejam lebih juga barulah selesai 7 tawaf tu, 7 pusingan tu. Kalau orang yang memang atlet lah kan, sebagainya, memang perlukan tenaga berbanding dengan orang yang ke tawaf. Itulah maksudnya pertembungan dari pergi masalah itu. Nak buat benda sunat, tapi ketetapan pihak kerajaan mesti berpakaian dalam ihram, pakaian ihram, tapi kita nak buat benda sunat, jadi khilaf. Dan ada kesannya kalaulah andai kata berlaku sesuatu, Allah tarik nyawa kita ketika mana kita sedang dalam keadaan berada di dataran, mereka akan selesaikan jenazah itu dalam bentuk seolah-olah kita dalam ihram. Masa tu takkan kita nak tegur, nak bagi tahu, dah dia sebenarnya bukan ihram, dia ni saja nak tawaf, saya tahulah sebab dia umrah dengan saya, dia nak pergi. Nak cakap macam tu dengan orang Arab ke? Tu berhati-hatilah. Tapi kalau kita rasa yakin, rasa tu pulang, saya lepas balik, tapi bagi saya kalau boleh elak-elak lah. Kalau nak juga kita pergi kawasan, pergi ke Tanah Naim, sebelum turun nak pergi masjid, pergi Tanah Naim, ambil ihram, pakai ihram, niat ihram, masuk seolah-olah kita memang niat kita nak akan buat umrah seterusnya, maka kita bolehlah beribadat di kawasan dataran tersebut. Okey, ataupun masa kita buat umrah kali pertama sampai ke Marwah, kita jangan tahlul lagi. Tahlul tak semestinya kita nak buat segera tahlul, terpulang lah. Kita masuk balik untuk solat, habis lepas tu kita pergi hotel, baru kita bertahlul, pun tak jadi masalah. Masih tu kita dalam ihram yang jelas dan nyata perkara tu. Tapi setengah mutawif dia akan ajar, pakai aja. Bila lagi kita bayar mahal, bila lagi? Memanglah kita nakkan merasai, memang suasana kita kalau kita solat dekat dengan dataran, kita lebih rasa seronok, maksudnya lebih rasa puas dan sebagainya kan. Kalau tak kita nampak sayuk-sayuk je belakang, bawah dan sebagainya. Okey, so itu terpulang. Jadi kita alternatifnya kita buatlah ihram lain, kita pergilah berada semayanglah maghrib. Kalau kita nak pergi semayang maghrib contohnya, 2 jam atau sejam pertama, sejam awal tu kita dah pergi keluar hotel, pakat dengan ahli keluarga, jom kita buat umrah. Turun hotel, ambil taksi 50 rial taksi, jangan bayar sekarang, bayar dia balik dia nanti. Okay, bawa pergi Tanah Naim. Dia akan pun cakap Tanah Naim. Dia pun kita naik penuh kereta pergi Tanah Naim, pergi niat pergi Tanah Halal, pergi niat lepas tu kita masuk dalam keadaan ihram, jaga pantang larang. Lepas tu masuk dalam azan maghrib, terus ke Masjidil Haram, boleh masuk terus ke dataran, mayang maghrib kawasan dataran. Rasa buat tu, lepas haji mayang maghrib terus tawaf. Lepas tu azan isyak, mayang isyak, lepas tu pergi sa'i, lepas isyak dah dapat sa'i, habis tu dah dapat lagi satu umrah. Jadi kita dapat merasai maghrib isyak kawasan tu. Macam tu, itu teknikal dari segi pelaksanaan nak memastikan perkara itu dialan dalam keadaan teratur, kita bukan ada rasa bermuka-muka dan menipu dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, so tawaf tu yang saya kata tadi. Okey, kawasan tawaf dia ada Kaabah, kita hendaklah tawaf mengelilingi Kaabah dalam suasana jaraknya tidak terlalu rapat. Kalau lebih rapat, lebih dekat lah, maksud dekat, tapi biasanya padat. Lebih dekat, lebih padat dengan kawasan ni. Dekat dengan dinding Kaabah tu lebih padat. Tapi bila Allah kadang-kadang bagi ruang yang padat, yang padat itu dia jadi lapang untuk kita. Tuan-tuan yakin kita ni kawasan tawaf ni kita ada tempat untuk kita. Tapi kadang-kadang ada lapang, kita lapang, rapat. Jangan masa kita tawaf, jangan sampai tangan kita pegang kain kelambu Kaabah. Kita jalan tawaf pun pegang kelambu Kaabah. Okey, tak boleh. Bukanlah tak boleh. Dia khawatiri biasanya kelambu Kaabah ni ada wangian. Kita dalam keadaan ihram, maka kita tak boleh, kena jaga pantang larang tu. Satu. Yang kedua, di kaki Kaabah ini dia ada dipanggil Syazarwan. Syazarwan ni macam dia punya kaki dia punya kaki Kaabah tu. Derek macam dia ada di sepanjang keliling dia tu. Maka janganlah kita masa tawaf kaki kita pun pegang ni, kaki tu kita buat macam ni kan. Rasa konok kan, bangga tu. Lepas tu kadang berjalan yang konok tawaf kan lagi dekat.
Okey, jangan buat macam tu. So kita ambil lah jarak. Lebih jauh jaraknya, lebih banyak zikirnya. Sebab jarak dia makin besar, luas. Makin dekat makin dekat. Tapi padat. Kawasan yang paling padat sekali tuan-tuan ialah antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Memang padat. Memang sebab orang jadi slow-slow. Sebab orang berniat niat tawaf, orang nak memulakan tawaf, orang dan sebagainya, maka situ kawasannya padat. Maka kita pun ambillah jarak sikit. Kalau masuk sekali pun tak masalah, dia akan bergerak juga. Gerak. Sama ada kita bergerak ataupun kita tergerak dengan orang lain gerak kan. Orang tolak, kita pun bergerak juga. Tapi biarlah kita yakin pergerakan kita adalah pergerakan dari kita. Bukan hasil orang lain tolak. Kalau tertolak tu lain cerita lah. Maksudnya pergerakan. Sebab tawaf itu ialah mengelilingi yang yakin. Okey tuan-tuan, saya pun lupa tadi. Kalau ada sesiapa yang belum isi kedatangan, boleh merujuk di belakang ataupun ni kedatangan kehadiran tuan-tuan untuk semakkan saya jugalah dan ni. Okey, selesai balik bab tawaf. Okey, perlu diingat ada Hajarul Aswad. Penjuru bawah tu ada Hajarul Aswad kecil bawah tu. Okey. Kita memulakan tawaf, perkiraannya bermula daripada sejajaran dengan Hajarul Aswad. Maka kita akan bergerak dengan beristilam. Bismillahi Allahu Akbar. Masa tu niat, aku ni tawaf umrah, tawaf yang keberapa kerana Allah Ta'ala. Maka jagalah bahu kita tu. Okey, start pada tu sampailah kembali balik ke Hajarul Aswad, baru di ke satu. Bacaan tidak ada muktamad ataupun tidak ada waris yang betul-betul, melainkan daripada rukun Yamani hingga ke rukun Hajarul Aswad, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang selain daripada itu, kita lebih banyak kepada zikir. Okey, sila. Okey, mengucuk Hajarul Aswad hukumnya sunat. Sebaik mungkin mengucuk Hajarul Aswad setelah kita selesai tawaf, ibadah tawaf. Tapi berhati-hati kerana kita di sekarang ni tidak dianjurkan mengucuk Hajarul Aswad selepas tawaf, sebab kita masih dalam keadaan ihram. Hajarul Aswad, kalau kita tengok video sekali apa pun, memang lumur air minyak wangi. Memang lumur, dia memang basuhkan, bersihkan dengan minyak wangi. Kalau kita dah habis tawaf, kita nak kucuk, sedangkan kita masih lagi di ihram, kita tu pasal kita tak digalakkan untuk kucuk Hajarul Aswad ketika masa dalam ihram. Maka lain daripada itu tak jadi masalah. Kita nak cuba lepas habis kita tawaf ni, kita masuk pinggir balik, cari ruang untuk masuk, tu pulang. Okey, itu yang saya dapat mungkin lah. Okey, lepas tu antara Hajarul Aswad, antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah dipanggil multazam. Okey, multazam ini antara lain antara tempat yang mustajab doa. Berjajaran dengan multazam ini. Antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah, berjajaran dengan itu, kita doa lah. Kalau kita doa atas ke apa ke nampak tu ataupun mana-mana, kita di situlah kita berdoa, yang maksudnya doa mustajab doa. Itu antara tempat-tempat mustajab. Ada berapa tempat mustajab? Saya akan nyatakan lebih kurang macam itulah. Okey, doanya itu dalam perjalanan kita tawaf tu pun doa. Maksudnya kita dah melintas Hajarul Aswad, itu kawasan multazam dah. Maka kita berdoa, zikir, doa iman, doa masuk syurga dengan syafaat Allah, Rasulullah, doa apa saja, doa pada ketika itu, doa dipermudahkan urusan, doa terima ibadah apa saja, sampailah di belakang makam Ibrahim ni, tu ada kat situ belakang makam Ibrahim. Di sini pun doa yang bersangkutan dengan Nabi Ibrahim, yang biasa doanya Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal doa. Kalau kita tak rasa mampu baca bahasa Arab, cakap bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, jadikan diri aku, ahli keluarga aku ringan untuk mendirikan solat, bukan di kalangan orang yang suka tinggalkan solat. Ya Allah, jadikan diri aku, ahli keluarga aku, orang yang melakukan solat di awal waktu, bersangkutan dengan solat. Ini doa Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail.
Maka di situ jajarannya, maka di situ kita anjurkan ataupun dianjurkan doa macam tu. Lepas tu kita terus sambung berzikir, sambung lagi berzikir. Okey, kita boleh tawaf, jangan yang saya kata tadi sekeliling tu, boleh juga tawaf di kawasan di dalam mana, di kawasan ni, maksudnya laluannya tu. Untuk pengetahuan dari segi sirahnya, makam Ibrahim ini dia berhampiran dengan Kaabah. Dia berhampiran di sini, kawasan ni. Dekat sini, di sini ada, kalau nampak dekat Hajarul ni, Syazarwan ni, dia ada batu-batu, itu adalah mihrab Jibril. Mihrab Jibril dekat sini kawasan ni pintu Kaabah. Ngapa tangan getar? Okey. Okey, di sini ada kawasan ini yang dipanggil Syazarwan Di sini ada batu-batu yang dipanggil mihrab Jibril. Di mana Jibril akan talaqi Rasulullah baca Al-Quran di situ. Di situ kalau sirah dia, sirah. Maka di situ antara tempat yang memang dan biasanya imam pun dia akan, kalau bukan di kawasan tempat imam yang sekarang dia dah buat, di situlah mereka akan mengimami solat fardu. Dia akan imam di sini. Okey, kalau kita tengok dalam live, dia kosong, sebahagian tu kosong kan. Kadang-kadang dia, kalau kita tengok live, ada satu bahagian kosong, tengah semayang tu kosong. Bermaksud dia imamnya dia semayang di imam di kawasan yang bahagian kosong. Dia bukan depan. Kalau tengok semua penuh tu, bermaksud dia imamnya kawasan ni. Inilah kawasan imam. Imam akan solat rawatib di dalam Hijri Ismail. Dia semayang qabliyah. Itu pasal sejam sebelum masuk waktu, kawasan Hijri Ismail ni akan kosong, dikosongkan. Azan saja adalah imam akan masuk, dia akan masuk kat sini, dia semayang sunat rawatib sini, lepas tu dia akan terus sini jadi imam. Lepas tu kalau habis semayang tu, sama ada dia datang sini untuk semayang sunat ataupun dia terus pergi untuk solat imam, solat jenazah luar daripada itu. Okey. So itu. Jadi lepas pada kita doa, kita teruskan zikir lah. Zikir dengan amalan yang biasa kita lakukan, zikir dalam kehidupan seharian. Seterusnya sampailah penjuru. Ini penjuru Syami. Okey, Syami tak ada apa. Maksudnya kita zikir baca biasa sampailah nombor 9 ni. Ataupun penjuru dipanggil ni. Penjuru sini dipanggil Rukun Yamani. Berjajaran dengan Yaman. Maka di sinilah start kita berihtilam tanpa mengucup. Bismillahi Allahu Akbar, tak mengucup. Lepas tu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ila akhir. Okey, dalami makna doa tu. Ada ni homework lah, kerja rumah. Dalami makna doa yang biasa kita buat tu. Mudah-mudahan bila kita doa, Allah akan kurniakan dengan apa yang kita doakan, khususnya pada tempat berkenaan. Okey, maka sampai ni, kalau tak sampai lagi, kita doa tu berulang kali sampailah ke kawasan jajaran ni, Hajarul Aswad. Dulu ada lain ni, sekarang tak ada lain. Dulu ada lain ni, sekarang tak ada lain. Kalau kita tak perasan sangat Hajarul Aswad ni, kita tengok di belah kanan ada lampu macam ni. Ni Hajarul Aswad, dia nampak sana ada lampu hijau. Maksudnya itulah jajaran dia. Kita nak lintas itu bermaksud kita niat tawaf yang untuk pusingan yang seterusnya. Okey, ini dia tadi. So dia ada tawaf rukun itu, sama ada tawaf rukun itu tawaf umrah atau tawaf haji. Okey, itu maksudnya kita sekali masuk kali pertama tu, tawaf tu tawaf umrah. Okey, lepas tu ada tawaf sunat kita pakai pakaian biasa boleh, itu yang saya kata tadi kita banyak. Lepas tu ada tawaf tahiyatul bait. Apa dia tawaf tahiyatul bait? Tawaf sunat juga sebenarnya. Tawaf tahiyatul bait ini ialah bila kita nak masuk, nak buat semayang, nak solat sejam sebelum, maka kita dianjurkan untuk tawaf. Tawaf itu dipanggil tawaf tahiyatul bait, iaitu menggantikan kepada solat sunat tahiyatul masjid. Di Masjidil Haram asasnya ialah tidak ada solat sunat tahiyatul masjid. Dia yang ada ialah tawaf tahiyatul bait. 7 juga pusingan. Tapi oleh kerana kadang-kadang kita rasa ada kekangan, ada masyarakat, ada susah, yang boleh teruskan, yang tak boleh, maka boleh kita ambil ganti sebagai tawaf tahiyatul sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau yang mampu yang buat tawaf, itu A lah, markah dia penuh lah. Kalau hak yang masuk terus solat sunat tahiyatul masjid ni, mungkin markah dia tinggal 90 ke 80 je. Hak yang 100 tadi lah kita cemburu tu.
Okey, malah berganda lagi lah doa je. Okey. Lepas tu tawaf wida. Tawaf wida ialah tawaf selamat tinggal. Ini pun wajib kita lakukan, melainkan orang yang dalam keadaan uzur, yang dibenarkan meninggalkannya. Okey, tawaf wida ini bila buatnya? Bila kita nak pulang ataupun nak keluar daripada kota Mekah, nak balik tanah air lah, ataupun kita nak pergi ke tempat-tempat yang dua marhalah, lebih daripada dua marhalah, maka kita kena buat tawaf wida. Okey, di sini dalam part ini tawaf wida ini dianggap perkara wajib. Maka di sini boleh benda wajib nak kita laksanakan, nak pakai ihram pun wajib. Nak masuk dalam kena pakai ihram. Benda wajib ditentukan oleh syarak. Wajib bertemu dengan wajib, maka silakan. Maksudnya pakai ihram, kita masuk ke kawasan dataran tawaf wida. Maka di sini ulama tidak bercanggah pendapat, menyatakan bahawa benda wajib bertemu dengan wajib tak jadi masalah. Sebab kalau ke atas dia jadi lama. Sebab kita nak buat tawaf wida pakai baju biasa pun tak apa, tapi oleh kerana peraturan di bawah kena pakai ihram, maka wajib bertemu wajib, maka di situ orang perempuan tak jadi masalah, eloklah pakailah, terus je, tak jadi masalah. Ini yang bagi lelaki ni, pakailah kain ihram sebelum dia nak meninggalkan Mekah. Mungkin hotel kita, bas kita akan tunggu dalam sekitar pukul katalah pukul 7 pagi. Maka pukul 3 pagi tu kita dah mula diarahkan untuk buat tawaf wida. Tawaf wida. Kita nanti insya-Allah kita akan bagi jemaah yang 24 hari bulan Ogos nanti, tawaf wida kita ialah pukul 3 pagi. Kita akan arahkan, kita akan pergi bersama ataupun kita akan pisah, buatlah macam mana pun kita akan maklumkan, sebab kita punya bas dalam sekitar pukul 4 ke 5 pagi lah. Mungkin subuh kita adalah subuhnya di dekat airport, hari Ahad subuh kita di airport, macam tu lah. Okay, kita mungkin buat malam ke, pukul 11 malam ke, macam tu lah. Jadi sampai buat tawaf wida, bila sampai kat hotel tu beg kita memang dah siap dekat bawah, baru kita boleh buat tawaf wida pun. Maksudnya kita nak bersiap sedia untuk bersegera keluar daripada bumi tanah haram. Dan kita akan naik flight lah sekitar pukul 7 pagi ke, pukul 7, pukul 8 pagi, sampai sini pukul 12 malam. Wih, lamanya. Macam itulah jarak. Sebab tolak 5 tambah 5 tu, kita akan sampai ke sini. Kalau di 24 bulan tu yang rombongan Ogos sampai sini 3 hari bulan, tapi tengah malam. Tengah malam. Jadi tapi kita bergeraknya awal pagi Ahad tu. Okey. Seterusnya ni syarat sah tawaf dalam keadaan berwuduk, suci, suci dari hadas kecil, hadas besar, suci daripada najis, daripada pakaian, tubuh badan. Mesti yakin lah. Menutup aurat bermula dan berakhir dari Ruknul Hajarul Aswad, bahu kiri selari dengan Kaabah, berjalan dengan tujuan tawaf. Andai kata terputus dengan kawan, terputus dengan kumpulan, teruskan tawaf, jangan kita mencari-cari. Sebab kita yakin nanti akan jumpa, sama ada dekat Safa, Marwah dan sebagainya. Cuma kita kena tahu haluan. Itu pasal dia kata habis saja Hajarul Aswad, habis 7 pusingan, kita semayang sunat di belakang jajaran sama ada Maqam Ibrahim dan sebagainya, kalau dibenarkan. Kalau tak ada, di mana-mana saja dalam Masjidil Haram tu. Lepas tu kita akan menuju jalan nak masuk pergi ke Safa Marwah ini, dia sekitar penjuru Iraqi. Penjuru Iraqi tu dia ada jalan keluar, dia akan masuk ke kanan balik. Kita akan terus laluan terus ke Bukit Safa. Bukit Safa sebenarnya berjajaran juga dengan Hajarul Aswad sebenarnya. Dia kalau ikutkan kedudukan yang kun ni, sepatutnya sini Hajar ni Bukit Safa, sana Marwah 400 meter, 400 lebih meter. Okey, so bergerak itu kalau terputus, jangan kita rasa mencari-cari. Bila mencari dah tukar niat kita tawaf itu kerana mencari orang. Kalau terputus dengan hancur abang, asal tadi kita pegang abang, tiba-tiba terputus jalan, udah tak perasan sama apa sebagainya, tak payah cari-cari, teruskan tawaf. Sebab nanti kalau kita dah niat dan sebagainya, kita seolah-olah kita tawaf kita tu dah lalai. Kita kena ganti balik pusingan tu. Baik terus je macam biasa, insya-Allah. Lepas tu dalam masa sama doa,
Yakin, doa je. Doa, kita akan temu, Allah akan temukan. InsyaAllah. Okey. Tawaf dalam kawasan nanti. Okey. Yang penting jangan masuk dalam kawasan Hijri Ismail ni pun memang tak ni ada bertutup ni. Okey, Hijri Ismail ni siapa yang dapat berjaya semayang dalam ni seolah-olah dia semayang dalam Kaabah. Sebab asal Hijri Ismail ni ialah asalnya dia punya binaan ni adalah binaan dalam Kaabah. Tapi dia ada runtuhan dan sebagainya, maka dia buat inilah asal. Maka siapa orang yang mesti tu pasal berbobot orang semayang dalam ni, seolah-olah semayang dalam Kaabah. Antara juga tempat yang mustajab doa, bertentangan dengan pancur emas. Pancur emas ni ada pancuran aliran pancur emas tu. Pancuran emas ini sebenarnya dia ada sejarah dia. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana berlaku pertukaran kiblat di Masjid Qiblatain di Madinah, jarak dia 400 meter lebih, 400 kilometer lebih, Masjid Qiblatain di Madinah, kan pertukaran arah daripada Masjid Aqsa ke Mekah. Rasulullah diperlihatkan secara zahir akan pancuran emas itu. Maka seolah-olah Allah, malaikat buka hijab, nampak, nak menentak, nak meyakinkan Rasulullah akan kiblat dia sebenarnya dah bertukar, akan dia tukar tu memang ke arah Kaabah, Masjidil Haram. Maka dan sebenarnya jajaran Madinah sebenarnya itulah jajaran. Nak pergi Madinah memang laluannya ialah Babul Madinah atau Babul Umrah. Memang ujungnya ataupun dia punya Madinah itu kedudukannya setentang dengan pancur emas. Okey. Okey, seterusnya ni amalan sunat tawaf, tak apalah, ini biasalah, jalan kaki, itu yang sunat walaupun dah ada skuter, tapi jalan kaki. Andai kata yang bersekuter dan segala dan sebagainya, saya selalu anjurkan bagi ingatkan orang yang nak bersekuter, kita boleh juga ajarkan, tapi pastikan orang yang naik skuter ini dia punya doa, dia punya amalan, dia punya zikir mesti berganda daripada orang yang berjalan kaki. Dia bukan enjoy, naik skuter enjoy. Ramainya macam tu. Bila kita tengah tawaf, ustaz, siap dia belabai ke? Dia naik skuter motor kita. Dia macam rasa orang enjoy pula rasanya dah. Orang yang naik skuter, Allah bagi nikmat yang hebat bagi dia. Tak apalah kerana keuzuran masyakkah, dia tak boleh kelahiran dan sebagainya, uzur dan sebagainya, tapi doa dia kena lebih. Dia kena doa lebih sebagaimana orang lain sedang tawaf jalan kaki, kita dalam keadaan nikmat, maka doanya lebih. Ni dah kita tengok orang seronok, tengok orang tu berlanggar skuter, dia skuter berlanggar, skuter pun pernah jam tuan-tuan, jam skuter pun jam, terlalu ramai sangat orang ambil nikmat itu. Lebih banyak tuan-tuan, tak apa, nak merasa tak jadi masalah. Okey, biasa kadang-kadang pun tawaf wadak tu pun kita anjurkan juga naik skuter. Kalau rasa tak boleh nak pakai ihram dan sebagainya, naik skuter tak apa. Okey. Mengucuk Hajar Aswad itu tapi yang kita dah anjurkan tadi sebab Hajar Aswad sekarang ni banyak minyak wangi. Kalau kita tengok video ke apa, memang lumur dengan minyak wangi. Jadi kita elakkan biar selesai tawaf. Okey, istilam, syarat istilam yang saya kata tadi. Lepas tu tawaf dengan khusyuk dan tawaduk. Khusyuk dan tawaduk ni maksudnya kita tahu apa yang kita buat, yakin sedang beribadat. Biasanya kita kali pertama ni kita suka mata kita ni, orang kita dia suka tengok orang, rakam orang, tengok orang. Tengok kalau yang orang Albania tu putih-putihnya orangnya, mata ni hijau biru sebagainya. Tengok sambil tawaf tu. Boleh tak jadi salah, tapi elakkan diri. Itu pasalnya tundukkan pandangan. Tunduk pandangan, kita hormat. Dan kadang-kadang ada buku yang bersiap doa dan sebagainya. Untuk umrah yang pertama saya anjurkan, maksudnya tak perlulah kita rasa berterikat dengan buku. Boleh kalau nak mampu buat boleh, tak menjadi masalah. Kan ada buku-buku yang memang ada doa, tawaf pertama, tawaf kedua. Tapi kalau rasanya kalau kita tak mampu dan sebagainya, ataupun kalau kita rasa nak yakin, kita buat apa yang zikir kita biasa kita buat. Nanti umrah kedua nanti baru kita buka buku, kita baca doa. Kita dah tahu dah suasana pergerakan, maka kita dah mampu, boleh sesuaikan. Okey tuan-tuan. Okey, dirikan solat sunat lagi lah. Kau perkara lain lah. Ramal tu kalau mampu lah, iaitu berlari anak pada 3 pusingan pertama bagi tawaf yang diikuti dengan sa'i. Maksudnya tawaf ada sa'i, boleh berlari anak.
Mualat, berturut-turut, mesti bersambung. Jangan tidak bermualat. Baca zikir. Okey, selesai. Okey, ni pun samalah, benda yang sama. Okay, ini antara yang dianjurkan, bukanlah ini yang dimuktamadkan. Ini anjur beristighfar. Pusingan pertama istighfar, pusingan kedua tahlil, pusingan ketiga selawat, keempat tasbih, tahmid, takbir dan zikir. Itu antara lain. Tapi kalau kita rasa nak sepanjang tawaf tu nak baca Rabbana Atina pun tak jadi masalah. Okey, apa sahaja doa ataupun apa sahaja yang amalan yang kita biasa buat di sini tak jadi masalah, teruskan. Okey, ini anjur, ini yang dianjur kalaupun untuk nak ingat. Okey, seterusnya tawaf yang membatalkan. Okey, terbuka aurat. Orang perempuan saya berhati-hati kawasan anak rambut dan dagu. Tolong sangat-sangat. Orang terutama kita ni yang pakai cermin mata. Mata ni kadang-kadang kelabu asap, kelmaya dia tarik. Bila tarik anak rambut akan ikut sekali. Betul tak? Jadi berhati-hati sebab itu aurat. Kalau kita buat dalam keadaan tawaf, aurat kita terbuka, tawaf itu batal. Pusingan tawaf itu batal satu. Kena ganti balik. So kena yakin setiap pelaksanaan itu dalam keadaan yang yakin kita dalam keadaan sempurna untuk dapat markah penuh. Okey, jangan terpesong niat menyentuh atau memasuki Hijri Ismail yang saya kata tadilah. Okey, kaedah sambung saya pun dah cakap tadi. Sambung berada, kalau senang ialah permulaan Hajarul Aswad. Kalau kita terputus, kita lari dan sebagainya pun kita anggapkan kita berada dalam kedudukan yang cepat, betulkan kedudukan bahu dalam segera, maka kita teruskan. Okey, sebab bahu mesti sejajar walaupun kita duduk di mana, atas tingkat 2 dan sebagainya, bahu mesti sejajar dengan Kaabah. Okey, lain kerusi roda, biasa kerusi roda di bahagian atas, tuan-tuan. Itu yang saya tanya tadi, ada dalam grup kalau yang berkerusi roda kena maklum awal untuk bermakluman. Dan biasa orang yang berkerusi roda mesti ada pembantu dia, ahli waris dia dan sebagainya. Okey, makruh tawaf dan tetapi tidak batal. Makan, minum, bercakap yang kurang sopan semasa tawaf, dia tak batal tapi makruh lah. Abang berapa dah bang? 4 ke 5? Setakat bertanya bilangan tak jadi masalah. Okey, cuma jangan tanya, bang lepas tawaf ni kita makan ya, KFC lah apa. Dia bersembang benda yang lain pada itu ya. Kita tak nak lah, jangan elak lah. Tapi tak adalah sampai batal tawaf tu, makruh lah, sia-sia. Okey, baca doa secara jaring. Yang ini selalu dituntut. Bukanlah tuntut. Kadang-kadang jemaah, ustaz kenapa tak buat macam grup orang lain tu? Kadang-kadang grup dia akan buat baca secara kuat. Orang lain seorang baca kuat, yang lain ikut. Orang baca kuat, makruh tu. Sebab jelas dalam larangan syarak dalam masjid meninggikan suara dalam mengganggu ibadah orang lain. Maka di situlah baca doa dalam keadaan kalau kita ada pasangan, baca sesama dengan dua, ikut sama-sama, elok, itu lebih elok. Kalau dalam kumpulan kecil, bergerak dalam kumpulan kecil. Kalau kumpulan besar ni yang nak keluarkan suara tu, elakkanlah ya, boleh bergerak sama-sama, tapi tak perlu nak ni bercakap menggunakan telefon. Ni biasalah sekarang ni. Lepas tu, itu pasal saya letak nombor 7 ni, saya tambah tu. Nombor 5, melakukan ramal dalam semua pusingan. Dia berlari habis 7 pusingan tu, dia berlari cepat sikit habis katanya kan. Boleh tapi makruh. Menahan kentut, buang air kecil dan air besar. Tu pasal kita sebelum tawaf selesai dulu qada hajat, sampai kawasan tawaf terus mula. Tak perlu kita nak tahan-tahan kecil apa dan sebagainya kan. Maksudnya jarak lama tu tidak lama antara kita daripada berwuduk tu. Berselfie, live Facebook, video call dan sebagainya, ni banyak berlaku. Tuan-tuan akan tengok nanti macam-macam ragam. Elakkan ketika mana kita sedang beribadat. Elakkan ketika mana kita sedang beribadat. Kalau nak buat sekalipun, biar selesai dulu tawaf, selesai 7 pusingan. Okey, tapi kalau nak buat sebab apa, itu je kita niat-niat. Okey, sekadar nak kita habiskan dulu tawaf 7 pusingan, habis dulu. Okey, seterusnya ni lepas tu kita minum air zam-zam. Ini sunat. Kita akan solat sunat 2 rakaat, solat sunat tawaf 2 rakaat.
Lepas tu kita cari air zam-zam. Sebelum kita nak mulakan sa'i, kita minum air zam-zam. Kita ambil air zam-zam, arah Kaabah, arah kiblat, duduk. Adabnya kena duduk. Ustaz, Rasulullah minum air zam-zam berdiri, Ustaz. Berdiri kalau uncang dia datang daripada atas. Uncang kuda tu, uncang kulit pada kulit unta tu, memang Rasulullah dia minum soalan ketika itu. Tak pada semua keadaan. Itulah satu kelakuan. Dia orang kata boleh, Ustaz. Jadi kalau begitu kamu nak minum air zam-zam kalau berdiri, pastikan air itu datang daripada atas, bukan daripada bawah. Boleh ke minum air atas? Bismillahirrahmanirrahim, minum itu. Tak mahu kan? Sebab Rasulullah buat dia, sebab dia bekas daripada atas. Kata muhaddisin lah, kata ahli hadis. Dan bukan pada semua keadaan. Jadi kita ambil air zam-zam, ada arah kiblat, duduk, bacalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ni doa ketika mana baca air, minum air zam-zam. Bersangkutan dengan hadis ini, doa ini doa sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kalau kita baca minum air zam-zam dekat sini pun nanti minumlah dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. InsyaAllah. Okey, sa'i 7 pusingan. Mula dengan Safa dan Marwah, Safa terus Marwah, lepas tu ada had hijau dengan hijau tu berlari anak. Okey, berlari anak. Kita ada had lah sikit tapi tak nampaklah hijau. Okey, lepas tu itu pun berlari anak tu pada 3 pusingan yang pertama. Pusingan 4, 5, 6, 7 tak perlu lari dah. Okey, ada orang Arab ada yang berlari dari sini sampai sini pun berlari. 7 dia lari. Memang atlet betul lah. Kan, atlet Malaysia tak buat begitu. Kan, tapi ada sampaikan dia tolaknya kita, suruh kita lari sekali. Ni macam tu. Macam-macam agam, Ustaz. Tuan-tuan. Okey. Kawasan ni sa'i, kawasan sa'i. Kawasan sa'i sebenarnya dia ada dah 4 tingkat. 3 tingkat, 4 tingkat, 4 tingkat. Tapi yang paling masyhur nanti kita akan memang ada bukit dia antara nampak. Okey. Mualat berturut-turut. Okey, jalan kaki, berlari anak kawasan lampu hijau, zikir dan doa. So sepanjang perjalanan ni pun ialah zikir dan doa. Kalau rasa jemu zikir doa, buka baca Quran boleh. Tapi kalau kita berwuduk, kalau tak berwuduk sekadar kita boleh. Maksudnya tak berwuduk pun tak jadi masalah. Terbatal, terkentut dan sebagainya, tak masalah, boleh teruskan sa'i. Ada wuduk itu sunat, tak ada wuduk tak jadi masalah, boleh selesai. Okey, betul. 420 meter, 420 meter jauh ya tuan-tuan. Jauh sikit. 420 meter kali 7 sekurang-kurangnya 2,800, 3 km lebih, 3 km lebih. 420 meter darab dengan 7 dia jadi 2,400. 2,400 kalau 7, kalau 400 meter tambah lagi 20, jadilah dalam sekitar 3,000 km, 3,000 meter lebih kurang dalam 3 km. Okey, amalan sunat sa'i dalam wuduk. Kalau sunat, kalau ini berwuduk ni ialah sunat. Okey, sejurus selepas tawaf, mesti pastikan lepas tawaf masuk tempat sa'i melalui pintu Babu Safa. Maksudnya pintu terus ke pintu Bukit Safa. Okey, naik bukit. Naik bukit kalau dulu tinggi, sekarang ni dah boleh dah. Maksudnya lelaki perempuan dah boleh naik. Itulah kawasan. Sebab dah tak ada dah kawasan. Boleh. Mesti pastikan dia ada satu tiang besar tu, mesti lalu lintas tiang tersebut. Kalau ikut ada gambarnya tadi. Ni ada tiang ni. Dia ada tiang di sini ni. Tiang ni pasti kita naik, tiang ni kita lepas. Kita lepaskan tiang. Ini yang ada ini dekat Bukit Marwah. Pun sama juga, dia ada juga tiang pasti depan. Lepas tu dia ada dekat Saki Baki, puncak bukit tu. Okey. Tak pijak ke pijak tak jadi masalah, tak ada sangkutan. Okey. Seterusnya ni doa-doa, antara cadangan doa macam tadilah. Okey, lepas tu tapi ada lampu hijau tu kita dianjurkan berdoa, Rabbi filli
warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka anta Allahul azza wa akram. Azza akram, azamul akram. Ni doa. Kalau tak mampu pun tak apa, kita sekadar kalau biasa kalau kita buka sini. Sekarang ni pun dalam, kalau buku pun tak ada buku, apps pun ada. Cari apps haji dan umrah. Jadi kita boleh klik, siap tahu kiraan. Dia dah ada dah. Maksudnya kita dah habis kiraan pusingan pertama, dia klik. Lepas tu keluar doa seterusnya. Habis kiraan tu, klik, ada pusingan yang kedua. Ada dah apps dia. Okey. Itu naik Bukit Safa, inna safa marmata min sya'airillah. Ini semua ayat Al-Quran ni. Nak baca boleh, tak baca pun tak apa, tapi berzikir. Jangan lalai, jangan fikir benda dunia saja tu. Maksudnya itulah. Turun dengan takbir raya. Ingat lagi takbir raya, tunggu raya lah baru ustaz baru tahu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah ila akhir. Tu pada turun takbir raya. Senang nak sebut betul ke? Okey. Seterusnya ni tahlul, mencukur, itu kita mengunting. Ini saya nak ingatkan tuan-tuan, sekali lagi saya selalu nak ingatkan, masa saya akan peringatkan mutawif, kalau ingatkan masa nak pergi umrah, kita mesti ada gunting. Gunting ni simpan dalam beg luggage besar lah. Jangan simpan dalam beg yang nak bawa naik atas kapal terbang. Letak dalam beg besar. Sampai di Mekah nanti baru masuk ke kawasan ataupun dekat poket kita dan sebagainya dalam beg ni ke. Sebab khawatir kalau tuan-tuan pergi sampai kat Marwah, tuan-tuan nak bertahlul, tak ada gunting. Budak-budak ramai ni yang gunting, yang saja bunyi-bunyi. Tuan-tuan kalau guna khidmat mereka, berhati-hati tuan-tuan. Itu skema besar tu. Skema besar. Ya, mencecah kadang-kadang 100 setengah. Walhal pinjam guntingnya nak gunting sikit. Lepas tu pulang balik dia ikut kita. Selagi dia tak dapat 80, tak dapat 50, tak dapat 100, dia minta apa dia minta, dia akan ikut tuan-tuan. Jadi so kita ada kita cakap gunting. Kalau rasa tak ada apa dan sebagainya, tangguhkan. Kita tak bertahlul kat situ, kita tahlul balik ke hotel pun boleh, tak jadi masalah. Kalau orang lelaki terus keluar cari kedai gunting, cukur terus rambut, tak jadi masalah. Masa tu kita doa tahlul, tak jadi masalah. Okey, cuba hati-hati. Sebab jemaah yang saya baru bulan 12 baru ni, dalam keadaan kita ingatkan pun terkena. 100 riyal tak silap. 100 riyal kena. Padahal sikitnya dia tu ikutnya. Ya, sila. Kita sekadar melalukan benda tajam, seolah-olah i'tikad kita memutuskan apa yang ada di atas kepala. Lalu saja di atas kepala. Jangan cari pula bulu hidung, cari apa pun tak ada. Tak di dalam syariat dia ialah bulu di atas kepala. Tapi kalau kita potong waktu keadaan lain, kita potong dam juga. Tapi maksud tahlul bukanlah nak potong janggut, potong misal, dia rambut. Dia asasnya pada rambut. Kalau dah rambut dah tak ada, kali pertama kita dah botak, maka kita lalukan, sekadar lalukan gunting di atas kepala, memadai. Memadai. Seolah-olah kita tekad kita sedang menggunting, tak jadi masalah. Okey, afdal bercukur botak bagi lelaki, dan bagi wanita memadai hanya menggunting rambut sekadar seruan jari. Sekiranya tiada rambut, boleh melalui dengan pisau cukur ataupun gunting sahaja. Sudah. Baik. Okey. Ini dari segi gambaran lah. Ini pergerakannya. Maksudnya inilah step untuk selesai satu umrah. Iaitu ihram, niat, miqat, larangan ihram, tawaf, sa'i, tahlul dan tertib. Selesai pelaksanaan umrah. Okey. Ini pun sama jugalah. Nak tunjukkan dalam bentuk grafik saja. Okey. Itu sekadar dari segi fokus ibadah pelaksanaan umrah. So kita akan sikit ambil masa. Saya rasa kita boleh selesai dalam tempoh
10 ke 15 minit tuan-tuan, saya ambil masa tuan-tuan untuk kita buat sedikit amali melaksanakan kerja. Jadi saya mohon kalau orang lelaki yang ada bawa ke ihram tu, kita pakai, kita rasa sikit suasana itu. Kalau yang tak pakai, berada, kita semua apa pun mesti berada di kawasan miqat. Saya dah tanda tu kawasan miqat tu. Orang perempuan pun nanti bila dah semua selesai, kita akan semua berada di kawasan sini, seolah-olah kita di miqat. Okey, boleh bergerak tuan-tuan. Minta sikit buka laluan tu, kita akan lalu kawasan ni insya-Allah. Kas lalu kita nak buat nyom. Ya. Ya, sila. Aha. Dalam masjid tak boleh pakai. Kita bawa boleh, itu pasal kita sediakan beg. Kita akan sediakan beg. Ada setengah orang kata menanggung najis, seolah-olah bawa beg, tak. Kita yakin, pastikan sebelum kita masuk dalam beg, kita cuci sikit ataupun kibas-kibas sikit, sisir, ketuk-ketuk sikit bahagian tapak tu, kita masukkan dalam beg tu sendiri. Maybe. Iya. Ya. Nah, apa? Boleh tuan-tuan? InsyaAllah slow-slow. Ini pun sebenarnya ikutkan tak aci ni, sebab masih ada seluar, ada baju. Tapi kita tanggallah kopiah. Tanggallah kopiah. Apa? Tadi dah jauh. Kan kita terpulang pada keselesaan tuan-tuan. Kalau rasa nak gulung dulu pun tak jadi masalah, baru ikat. Kalau tak, takut terlucut. Tapi jangan risau, hari ni kalau lucut pun ada seluar. Ikutkan tak boleh lah. Ikutkan yang spender pun tak ada. Masa pakai kita tak niat lagi. Kita tak niat lagi, tak jadi masalah. Bila kita dah sampai ke mikat tu, kita betul-betul nak niat tu, kadang-kadang sampai kan orang rasa yang orang akan tanya ni. Gulung je lah dulu. Kadang-kadang orang biasa, kita dah biasa pakai kopiah, udah kena tanggal kopiah. Kopiah pun kita rasa tak selesa betul kata. Tu dah kemas lah tu. Cuma dah hobor samping je. Jangan tinggi sangat, biar lambuh sikit. Tu tak payah lipat sangat lah. Tak payah lipat dah, tak dengar. Boleh dia tak buat. Ada kadang-kadang ada tulis. Kadang-kadang ada tulis Malaysia tu atas bawah. Kadang ada yang ada satu je bertulis Malaysia. Maksudnya kalau tulis Malaysia tu atas, tak jadi masalah. Jadi memang ini memang boleh. Kalau rasa macam singkat sangat, dia jangan, tak payah gulung tak payah lipat. Tak payah lipat banyak. Kalau singkat. Jadi kita tak adalah. Lepas tu berhati sebab takut ada yang nipis tu. Ini macam nipis sikit. Ini hari tu pun apa hari tu dekat lama dah tak ada kedai tu. Kedai tu tak ada dah. Haji ta'al hina.
Jam mana yang sudah, mari kita kumpul di kawasan ni. Seolah-olah di miqat. Kita berada di miqat. Yang muslimat di kawasan depan ni, lelaki kat sini. InsyaAllah. Ni apa saya tak pakai ihram ni? Mari sini ya, yang muslimat mari sini. Ya. Ya ke? Oi, dua lap je lama pula juga pakai kan. Baru kita tahu kan. InsyaAllah bukan selalu kita nak pakai. Tuan-tuan, kain ihram ni tuan-tuan, kalau kita punya ni simpanlah sampai bila kalau kita buat haji pun pakai. Hatta wasiatlah kepada anak isteri, wasiatkan waris kalau kita meninggal nanti, kain ihram ni antara salah satu daripada kain kapan kita juga. InsyaAllah. Lebay, kita buka lebay. Nyorok kan seluruh. Ya, muslimat dari belah sana. InsyaAllah kita, kalau di Madinah, daripada hotel ke Bir Ali dalam sekitar, ambil masa dalam sekitar setengah jam je, 30 minit saja. Sampailah di miqat, namanya di Masjid Zulhulaifah ataupun dipanggil Masjid Bir Ali. Sempadan kawasan yang nak kita laksanakan. Okey, ada lagi yang tak siap lagi. Okey, jom mari kita. So bila kita sampai di miqat, perkara yang kita sunat ialah kita ada bagi masa kepada yang tak berwuduk, terbatal wuduk, maka kita akan berwuduk. Lepas tu kita akan masuk solat tahiyatul masjid, Masjid Bir Ali ni. Lepas tu kita akan solat sunat ihram. Solat sunat ihram. Lepas tu pada kedudukan jalannya kiranya solat, ada asar, solat asar. Azan asar je terus semayang, tak perlu tunggu ahli qaryah. Kita akan semayang secara kumpulan kita. Okey, lepas tu saya biasanya kalau jemaah kita akan masuk ke bas. Selagi mana bas tak bergerak, maksudnya kita memang kita berada dalam kawasan Bir Ali tu, maka kita berniat secara bersama. Sebab masa tu kita nak ingatkan, pastikan spender buang. Ada yang ketegak bahasa orang Kedah lah. Ada memang ada cukup. Rupanya dia pakai. Lepas tu udah habis tawaf nanti baru, dah habis umrah baru dicerita. Masa tu ingat, bila kita ada menyembunyikan sesuatu, melanggar larangan itu, seolah-olah kita melanggar pantang larang dalam ihram. Kita dam kena, berdosa pun ada. Kalau solat situ, solat tamam. Solat tamam. Boleh dah mula kasar, sebab dia dah nak kasar pun boleh, sebab kita dah mula keluar qaryah Madinah sendiri. Okey tuan-tuan. So mari sini sikit sekejap. Okey, seolah-olah kan orang perempuan akan ikut dari belakang. Okey. So ini bin Ali. Maka selepas pada tu kita dah sampai, katalah lepas tu kita akan bertalbiah. Kita bertalbiah sekali juga insya-Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, so seolah-olah kita akan bergerak ke bumi Makkah. Lama ni, ambil masa sampai 4-5 jam. Kita akan singgah satu RR semayang maghrib, secara maghrib secara jamak dengan isyak. Lepas tu kita akan bawa pergi ke hotel, selesai dulu urusan barang. Ini mana-mana travel pun dia akan kaedah yang sama. Okey, lepas tu kita akan bagi masa setengah jam, tempoh setengah jam tu urus diri. Okey, qada hajat kat bilik apa dan sebagainya. Jangan ambil hajat yang berlebihan lah. Kalau orang bilik berdua, tapi alhamdulillah kali ni tak ada bilik berdua tuan-tuan. Okey,
Jadi setidak-tidaknya dia akan selesai, lepas tu dalam tempoh setengah jam 40 minit kita akan kumpul, kita akan pergi bergerak bersama untuk ke Masjidil Haram. Untuk gerakan yang pertama itu kena faham, sebab kita akan tunjuk tanda-tanda untuk kita nak balik hotel. Maksudnya pergerakan pertama itu penting sebab kita nak ajar bila balik bersendirian atau pergi buat harian tu, amalan harian tu. Bila amalan harian ni tuan-tuan tak terikat dengan mutawif sebab kita bukan buat rombongan sekolah kena tunggu cikgu tengok, bebas beribadah, namanya bebas beribadah. Di Mekah ke di Madinah sama, melainkan ada part-part yang kita akan ajar. Masa kita ajar dulu, pastikan jemaah semua dah faham, baru kita lepaskan. Maksudnya yang lain tu memang ulang alik je lah. Ajaklah siapa, ajak ahli bilik, rakan sebilik, pergi bersama ke apa dan sebagainya. Okey, bila dah sampai semua kat lobi, kita akan nak bawa. So sekarang kita akan dah mula nak masuk kawasan tawaf. Bila dah masuk kawasan tawaf, bila masuk Masjidil Haram, ingat dia punya pergerakannya. Bila pertama kali kita nampak Kaabah, kita carilah sudut-sudut yang mana yang kita bagi rasa kita selesa untuk berdoa. Berdoalah, kerana pada ketika itu doa anda sangat mustajab. Sebab itu kali pertama kita melihat ain Kaabah itu sendiri. Jadi cari, janganlah tengah-tengah orang lalu lalang, sebab itu biasa kawasan lalu lalang. Jadi cari tepi sikit ke, sempit ke, ajak ahli keluarga doa bersama. Pada ketika itu pastikan runtunkan air mata kita. Kalau air mata kita masih lagi tak keluar, bermaksud hati kita masih lagi ada something. Maksudnya kita biar pecahkan ruang dunia untuk kita beribadat kepada Allah, khususnya kita dah nampak Kaabah dan kita berdoa pada Allah, bukan doa terus pada Kaabah. Ambil fadilat seolah-olah kita melihat Kaabah, kita bersama dengan Allah. Masa tu kita doalah apa sahaja, doalah apa sahaja. Yang lelaki, yang penting orang perempuan dengar doa lelaki itu sama. Okey, bila sampai je kat satu, bila dah selesai, dah rasa puas, maka kita pun terus tukarkan kedudukan ihram kita kepada beritibak. Beritibak. Kita boleh maksudnya sambil-sambil tu kita dah kita nak masuk dah kawasan tawaf, kita pun beritibak. Beritibak dia pakai baju ni memang dia rasa sempit sikit. Sihat satu bahagi genting. Okey. So bila kita dah selesai, okey, dah semua dah beritibak, pastikan bahu kanan yang terbuka, jangan terbalik. Aku nak buat lain daripada lain, baru Allah nampak. Jangan. Okey. Okey, kita boleh lepas tangan, kita boleh sungguhkan tangan, kita boleh lepaskan sebagai tak pun jadi masalah. Okey, kita ada satu beg silang tu. Okey, kita ada satu beg silang. Beg silang tu memang kita bawa ke mana-mana. Okey, beg silang tu kita kadang-kadang bila kita dah lipat, beg silang tu lah yang mengetatkan kita bahu ni, maksud ikatan ni kan. Dia jadi pegang situ. Bagi orang lelaki biasa letakkan tepi ke dan sebagainya, sebab kadang-kadang kalau ada ketikanya orang perempuan bahagian depan letakkan beg silang kita di tengah, cover kita punya anggota kita. Jadi kita akan bergerak. Okey, so kita sekarang ni kita akan nak memulakan tawaf. Nak memulakan tawaf, pastikan kita berada sebelum kita akan masuk, sebelum daripada Hajarul Aswad. So kita anggapkan Kaabah di sana, kita ambil sedikit jarak di sini. Okey, andai katalah tuan-tuan berada di kawasan tiang kan dan sebagainya, pastikan kalau nak bergerak pun sekali mesti bergerak dalam keadaan bahu. Tak boleh, jangan bila dah ada tiang sekalipun. Di kawasan dataran tak ada tiang, tapi andai kata kita tawaf di peringkat atas banyak tiang, maka kalau ada tiang jangan pusing macam ni, tak bergerak, pastikan bahu elok kan, mesti sejarah. Lepas tu sambung balik. Okey, boleh faham maksudnya nak berjajaran, jangan lari langsung sudut ni. Okey, insya-Allah kita akan mulakan tawaf. So, kita akan mulakan tawaf. Kita anggap ni sepalah sebab orang muslimat ke, kita akan ikut sama insya-Allah. Kita akan bertasbih sepanjang perjalanan, dan dalam masa yang sama kalau di sana nanti kita berdoa lah. Kan lepas Hajarul Aswad kan kawasan multazam, kita boleh berdoa. Tapi kalau ini kita buat tasbih sajalah insya-Allah. Ya. Istilam dekat Hajarul Aswad. Okey, Hajarul Aswad.
Kita akan datang daripada arah, maksudnya masuk Masjid Haram, kita akan masuk bukan terus ke Hajar Aswad sini. Kita akan biasanya pintu dia akan masuk jalan sebelum Hajar Aswad, Rukun Yamani. Jadi soalah kita memang ada step untuk kita nak memulakan. Okey, bila sampai je baru nak masuk Hajar Aswad, maka bismillahi Allahu akbar. Kita angkat seolah-olah kita sedang mengucuk. Kita angkat tu seolah kita sentuh. Tapi tak perlu kita sampai macam ni. Setengah kalau orang jemaah dia akan buat macam ni lagi. Tak perlu. Kita sekadar kita seolah-olah angkat ni seolah kita menyentuh. Maka kita berkucuk. Bismillahi Allahu akbar. Islam lah kucuk. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Sambil tu kita berjalan. Subhanallah. Sama-sama ikut. Yang belakang bila tengok orang depan sedang mengucuk, jangan mengucuk lagi. Sebab tak sampai lagi Hajarul Aswad ni tu. Jadi pastikan sampai dulu untuk diri sini, baru kita mula buat. Jadi orang yang depan ni dia akan buat mula dulu, lepas tu terus tasbih, maka kita akan terus berjalan. Buat dalam 1-2 pusingan, lepas tu kan kita buat sa'i insya-Allah. Okey, bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Walillahil hamd. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai je rukun Yamani, kita sekadar beristilah Allahu akbar, tak payah kucuk. Start pada Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampailah Hajarul Aswad. Sampai je Hajarul Aswad, kita beristilam dan kucuk. Bismillahi Allahu akbar. Allahu akbar. Dalam hati itikad. Ini tawaf yang kedua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Okey tuan-tuan, dalam masa kita bergerak ni, kadang-kadang ada ruang masuk dekat, maka masuklah dekat. Tapi cara masuk jalan mengiring lah, pastikan bau. Maka kita masuk dekat. Sampai je dekat sini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sampai ke Hajarul Aswad, orang depan angkat, pastikan orang belakang masuk Hajarul Aswad, baru angkat dan ucap bismillahi Allahu akbar. Terus dengan tasbih lain. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dalam masa tahu, kita tahu ada tempat-tempat doa, kita doa. Doa boleh 3 kali. Buat kita 3 kali. Nak buat sekali pun boleh, cuma kita biasakan kita dengan lazim 3 kali itu yakin. Okey, kita terus dengan subhanallah, 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 subhanallah. Pada kawasan jajaran ini pun, ini kawasan doa ni. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa imanan kamila wa yaqinan shadiqa. Nampak ada ruang, masuk lagi dekat. Tapi baru jangan lari daripada kawasan itu. Maka kita gerak. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai kat sini kita bismillahi Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lepas tu sampai kat sini, ni yang ketujuh. Bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar. Bila kita langkah sini, put terkentut. Terkentut apa? Kita keluarlah, kita lari, kita jangan rempuh orang. Kita lari keluar, baru kita cari jalan keluar untuk ni. Boleh dah. Jadi kita baru 6.
Jadi kita terus keluar nak cari apa dan sebagainya, masuk mula balik daripada Hajarul Aswad. Okey, apa dia? Tambah satu lah. Jangan, yang saya kata tadi, jangan berselang jauh sangat kan. Okey, teruskan sampai kita ke Safa. Sampai lepas dulu Hajarul Aswad. Okey, masuk belah sana. Okey, bila dah habis 7, anggaplah kita dah habis 7. Okey, habis 7, kita disunatkan solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf yang terbaik adalah di belakang ataupun di jajaran makam Ibrahim. Pasal kadang-kadang kalau kita tengok orang makam Ibrahim ni, orang siap tahan ni. Tahan orang. Dia suruh orang kawal dia semayang. Kan? Kita jangan begitu sebab orang lalu lalang ni. Kita boleh ya, kalau nak tawaf sampai sini boleh lagi. Kita nak boleh tawaf sini boleh, tawaf sini pun boleh, tak jadi masalah. Tapi biasa tuan-tuan, sejam sebelum masuk ataupun setengah jam sebelum, atau orang dah start azan, orang dah azan, sini biasanya orang dah mula dah berdiri. Tapi dia tak buat apa-apa, diri je. Sebab dia dah membetulkan saf. Dia dah buat saf. Queue, circle tu. Jadi kita kena makin lama makin jauh. Makin jauh. Tapi kalau kita rasa nak berhenti, kita masuklah dalam saf tu. So yang saya kata tadi, habis je 7 pusingan, kita sembahyang sunat berjajaran dengan makam Ibrahim. Carilah jauh pun tak apa. Biasa ada dia bagi dia ruang. Kalau tak ramai sangat, dia memang ada bagi ruang. Kalau tuan-tuan tengok dalam live, orang lalu lepas kita, biasanya dia akan sekat dengan ada tip. Dia tip dia tu. Kalau tak ada pun memang orang last sekali, orang yang depan sekali tu memang orang lalu. Jadi kita sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas tu doa lah apa pun, sebab kita betul-betul dia bertantangan dengan makam Ibrahim, pintu Kaabah, Multazam, doa. Tuan-tuan yang nak saja nak maklum kalau kita nanti tuan-tuan tawaf dan sebagainya, ni Hajar Aswad, sini makam Ibrahim, di sini dalam lingkungan di sinilah, di sana nanti itu adalah, kalau tuan-tuan kita kadang-kadang kita lalu atas tu, bawah itu ialah Telaga Zamzam. Bawah tu ada Telaga Zamzam. Memang tak berapa jauh dengan Hajarul Aswad. Dia sendiri. Dulu dia ada bulat, sekarang tak buat. Sebab bila ada bulat lu, orang duduk situ, pacak situ je, orang gancet kacau orang kan dan sebagainya. Maka sekarang dia tak buat, sama je. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu, kalau kita dah tahu, oh sini bawah ni ada Telaga Zamzam. Ya Allah, ngalirkan iman aku ini, ilmu aku ini, sebagaimana mengalirnya air Zamzam tak putus sampai hari akhirat, sampai kiamat kan. Jadi kita doa sempena dengan perkara-perkara yang macam tu, bersangkutan dengan itu. Yang saya kata tadi, makam Ibrahim, tentang solat. Lepas tu Hijri Ismail ni doa iman, kekuatan pengawanan Nabi Ismail, Nabi Allah Ibrahim, tentang iman dan sebagainya. So kita ambil sempena-sempena kawasan-kawasan itu. Okey, selepas daripada itu kita dah habis, dan saya biasa akan tunggu jemaah kawasan hujung, kawasan-kawasan ni nak masuk kawasan Bukit Safa. Saya biasa akan pastikan bagi ruang masa, kita akan kumpul sama-sama, kita gerak terus ke Bukit Safa. So sampai ke Bukit Safa ni, Bukit Safa nampak sini berjalan dekat lah, tapi sebenarnya kita ni Bukit Safa ni dah lepas pada ni Rukuk Iraqi, dia akan jalan naik ke atas sebab bukit, baru kita jumpa ke kawasan Bukit Safa. So kita akan bergerak ke sini. Biasanya dia akan mula daripada belah sini. So kan biasanya bukit, kita datang-datang tu kita akan cross orang yang sedang datang daripada Marwah. Jadi kita akan terus naik, cari penjuru yang belakang sikit. Maksudnya jalan kita mesti daripada belah arah kanan. Arah kanan. Kita tak berjalan mulakan langkah belah kiri. Belah kiri ni orang datang. Jadi kita akan potong terus ni. Biasanya kawasan ni lapang ni belakang ni. Orang nak rehat, sementara nak tunggu pasangan dan apa sebagainya, kita cari. Okey, so sampai kat sini kita nak memulakan sa'i, kita ngadap ke arah kiblat. Okay, macam ni. Kita ada Bukit Safa, bismillahi Allahu akbar. Macam istilah juga. Bismillahi Allahu akbar. Nak memulakan sa'i. Sahaja aku nak sa'i 7 pusingan kerana Allah Taala. Permudahkan urusan dan terima amal ibadatku. Ini bahasa Melayu tak apa. Maka kita pun bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahillah. Turun bukit. Memang bukit ni. Kita akan turun. Okey, kita akan turun, kita akan sama juga solat. Mari kita sama, kita buat sedikit
sa'i buat 1-2 pusingan untuk menutupnya, sebab kita nak ajar tentang di Marwah tu sendiri. InsyaAllah. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, walillahil hamd. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita tawamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Lepas tu kita berselawat. Lepas tu ada satu hijau di sini, kita disunatkan berlari anak. Berlari anak, kita berlari anak. Orang lelaki lah, orang perempuan tinggal lah. Tapi sampai kat sini kita dah semput, kita jalan slow, tunggu orang perempuan datang, kita gerak balik. Okey, lepas tu perempuan tak payah berlari. So sampai lah Marwah ni naik bukit ni. Kita naik bukit, sambil tu kita berselawat, zikir, baca Quran boleh dan sebagainya. Sampai sini, sampai kat Marwah, kita arah soalah kiblat. Dia ada senang, dia ada petak-petak yang ke arah kiblat. Kita arah kiblat, soalah Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita pun turun balik. Lepas tu sampai sana kita akan turun balik. Jom kita sekali, tak apa. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Silap. Kita dah tak perlu dah ni. Tak perlu dah beriktibar tadi. Kita dah selesai iktibar tadi lepas tawaf tadi. Tapi ada juga yang beriktibar. Dia kata berangkat iktibar sampai habis. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampailah ke Bukit Safa. Sana satu, sini dah 2. Kita dah patah sini balik dah 2. Kita sini dah patah balik ni dah 2. Safa Marwah 1. Marwah dekat hijau, lari anak tu dekat hijau je. Ada had hijau. Okey, had hijau tu berlari. Kalau tak jalan dah. Kalau tak mampu nak berlari, jalan juga, sama je. Okey, sampai lah ke sini Bukit Safa, kita dah selesai 2. Dah selesai dah 2. Okey, dah selesai 2. Yakin dah selesai 2. Lepas tu kita nak rehat pun tak jadi masalah. Ataupun dalam perjalanan tadi, kalau saya bagi contoh, kita jalan ni kan, jalan letih, nak rehat, kita sandar kat tepi. Ni ada dinding, kita sandar. Tengok orang lalu lalang rehat, letih kan. Dulu dia ada bangkit ni untuk duduk. Sekarang tak boleh dah, sebab habis semua pakat orang duduk. Tapi sekarang kalau orang tak larat, duduk bawah, sejuk. Kawasan Safa Marwah ni memang sejuk. Aircon yang tak berhenti-henti. Memang sangat sejuk. Orang yang tak tahan pun di sana dekat Safa lah. Dia sebab kalau di tawaf dia terbuka. Tapi di kawasan Safa Marwah Safa ni sejuk. Kuat blower aircon tu. Bumbung, memang kita bawa bumbung. 3 tingkat, 4 tingkat. Tingkat yang kelima tu memang tak ada bumbung. Tapi kita tak buka pun. Kalau waktu umrah tak buka. Jadi kalau kita bawa, kita nak rehat boleh. Lepas tu kalau kita rasa nak mula balik, kita pergi ke depan, kita undur sikit 2-3 langkah belakang. Lepas tu baru kita ambil lajak. Maksudnya baru kita mula. Itu cara dari segi adab. Sebab kita tak nak putus aliran kita asas ni. Okey, kalau kita dah dalam keadaan ni, kita pergi satu koi, rehatlah, rehat tepi. So, kita nak mula balik, ambil lajak sikit. Ambil lajak sikit, baru kita mulakan balik. Okey, mulakan balik. Boleh faham? Jelas kan? Okey. Ya. Ada, kalau di tengah-tengah ni, kadang-kadang ada tempat yang ada air zam-zam. Boleh kita singgah minum. Tapi kita nak mula balik, undurlah sikit. Undur balik, undur jalan. Jadi adab tu dari segi seolah-olah kita tak nak putus dari segi perjalanan langkah kita itu. Kalau langkah kita tu tak putus. Okey, langkah tu tak putus. Satu. Yang seterusnya yang tengah ingat ni. Tengah dekat Safa, tiba-tiba rasa nak nak kencing lah. Nak kencing, Allah nak kencing. Kita dah tahu dekat Marwah ada tandas. Jadi kita dekat sini Safa memang tak ada jalan nak keluar nak pergi tandas, tak ada. Dekat Safa ada tandas. Okey, tapi kena ingat, niat kita nak bergerak ke Marwah bukan nak pergi tandas. Kita nak selesaikan ni. Maksudnya kita selesaikan dulu sa'i kita. Maksudnya selesai sa'i kita jalan dalam keadaan zikir sampai biasa. Jangan berubah niat. Sampai kat Marwah, dah habis dah naik Marwah, baru kita rasa nak keluar qada hajat. Maka barulah kita keluar. Jangan dari sini kiput lah. Tak boleh kat Marwah. Kita turunlah tempat Marwah sambil berjalan sampai 400 meter tu.
seolah-olah sebenarnya itu tujuan kita nak pergi tandas. Terbatal pusingan itu. Maksudnya kurang satu pusingan di situ. Maka patah balik, kena bulat patah balik. Okey, kita selesaikan dulu sampai sana insya-Allah untuk tahlul lah. Okey. Ikutlah balik, ikut balik ataupun kita menyusul sikit-sikit, menyusul arus dan sebagainya. Tapi itu yang saya kata, sebelum kita berlaku baik kita faham betul-betul. Sebab nak bagi faham. Walaupun di sini tidak ada beruduk tak apa, tak jadi masalah. Tapi dari segi tujuan niat itu yang kena betulkan. Insya-Allah kita akan terus. Bismillah. Okey, pergi. Ya, sila. Tak boleh, tak boleh. Tak patah balik. Tak patah baliklah, kita akan patah balik. Tapi maksudnya kalau betul-betul dah niat macam tu dan sebagainya, kita jalan sikit, tak berapa jauh dari sini. Maksudnya tak berapa jauh pun, jauh juga. Dalam 200 meter tu ada jalan keluar. Ada jalan keluar, maka kita boleh keluar. Okey, begitu jugalah kalau peringkat tingkat atas pun dia akan keluar juga. Di Marwah tu jadi tandas. Di dalam masjid memang tak ada tandas. Tempat wuduk ada, tandas tak ada. Okey, masa kita akan bergerak. Kita akan selesai dulu sampai ke untuk ni pusingan 6. Okey, kita tuju di sana. Sama juga menghadap ke arah kiblat. Setiap kali kita nak bergerak, kita dah rehat-rehat apa, nak mula ada arah kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Kita pun terus untuk niat sa'i kita yang ke-7. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Hijau tu kita tak payah, kita dah 7. Tak payah kita nak lagi nak. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. So semua naik sampai ke Marwah. Bawa semua kawasan-kawasan ruang, cari keluarga, cari pasangan kita tadi, duduk bersama. Sebab kita kalau sebaik mungkin kita selesaikan ibadah kita dalam keadaan bersama. Maksudnya pasangan, kumpulan kecil kita ke dan sebagainya, maka kita berdoa di situ. Doa selesai. Di yang terbaiknya kita tahlul. Okey, bolehlah cari gunting, keluarkan gunting untuk diri kita sendiri dulu. Okey, dan kita boleh gunting untuk orang lain. Setelah kita tahlul untuk diri kita, baru kita boleh tolong untuk orang lain. Okey, kalau sebab kita je seorang bawa gunting, kita boleh tahlul. Hatta isteri kita pun kita boleh gunting. Tapi hati-hatilah, jagalah aurat tu. Okey. Yang itu yang saya kata tadi, dekat sini masa di Marwah ni memang ramai skema gunting ni. Dia main gunting, dia apa semua. Kita kadang-kadang kalut, kita minta dia sebagainya, memang dia charge lah dan sebagainya. So sampai kat sini, kita arah kiblat, kita doa. Doa penutup umrah ya, ataupun kita doa, ya Allah, terimalah amal ibadahku. Aku sudah melaksanakan ibadahku untuk yang kewajipan bagi aku. Kita doa bahasa Melayu je, tak jadi masalah. Terimalah amal ibadahku dan sebagainya, maka kita dah selesai. Maka pada ketika itu kita memang diarahkan kalau nak keluar ke Marwah. Sebab jalan kita nak masuk ke Safa ni dah tak ada jalan nak masuk ke masjid, maka kita keluar ikut Marwah, pusing balik ikut dari luar. Kalau nak masuk ikut balik pintu depan, ataupun kita terus pergi ke hotel. Pergi hotel balik, cari balik panduan yang akan diajar oleh mutawif nanti nak balik kepada hotel. Okey, jelas tuan-tuan. Untuk umrah kedua, umrah yang kedua, maka di sini kita boleh niatkan, ya Allah, masa dah habis umrah yang kedua, ya Allah, andai kata pahala yang ada pada aku ni, ya Allah, kau sampaikanlah pahala ini pada ibu aku, ayah aku, ya sebutlah ayah, tok kita dan sebagainya. Mudah-mudahan pahala ini mengalir kepada mereka, ya Allah. Maksudnya kita dapat, mereka pun dapat. Okey, maksud itu kita memperbanyakkan niat untuk mudah-mudahan semua dapat kita kongsi dan Allah terima amal ibadat kita. Okey, tuan-tuan, ada apa sebarang pertanyaan? Tak apa, banyak lagi baik. Dia lagi botak lagi bagus. Dia ada tong-tong sampah, tuan-tuan. Eloknya sebaik mungkin, okey, kita nak gunting tu cari tong sampah. Okey, maksudnya kita gunting terus buang kata sampah. Tapi kalau orang perempuan jangan terus dekat tong sampah gunting, sebab orang ramai. Guntinglah kawasan duduk serokop lah sesama mereka ni. Cari daripada bawah ke apa dan sebagainya, gunting, pegang, genggam, jangan buka. Selagi mana juzuk rambut itu ada pada ada perempuan, dia masih aurat. Walaupun dah putus, dia aurat, tuan-tuan.
Jadi masa bila dah lepas tu, itu dah bukan aurat. Jadi pegang betul. Banyak tak jadi masalah. Lebih daripada 3 helai, lebih baik. Sekurang-kurangnya 3 helai. Memisahkan, memutuskan. Itu simbolik kepada tahlulkan. Maksudnya nak pergi halal balik pada keadaan asal kita, insya-Allah. Okey, jelas. Ada lagi pertanyaan? Bersama dengan kita. Sekarang ni tak ada dah jalan lain. Ya, okey, yang tang slipper tadi memang kadang-kadang kata slipper ni, kasut kita ni macam mana? Slipper kita ni terpaksa kita diberi uncang kasut kita. Tak boleh. Dalam masjid memang tak boleh pakai. Melainkan kalau orang perempuan memang dia pakai sarung tu, dia boleh pakai sarung yang tebal tu kan. Dia boleh pakai sarung. Kalau orang lelaki memang tak boleh bersarung. Boleh ada yang pakai slipper. Tapi kita khawatir jadi fitnah kepada orang lain. Orang kata apa pakai slipper? Ada kadang-kadang tempat itu adalah tempat solat. Hatta tempat sa'i yang seluas-luas sa'i ni pun tempat solat. Kita khawatir kita pakai slipper jadi fitnah. Oh, dia pakai slipper padahal dia keluar masuk. Jadi kita slipper tu sebelum kita nak masuk dalam beg, kita sapu pastikan bersih, masuk dalam beg, maka ikutlah dengan kita bersama. Ikatlah mana penyuruh ke apa ke. Tawaf tak pakai slipper. Tawaf tak ada. Masuk je Masjidil Haram, slipper dah tinggal. Okey, slipper dia tinggal. Ada setengah orang yang tak nak bawa slipper, dia tinggal terus. Dia ada standby slipper baru. Dia dengan hafal, dia slipper baru dia simpan duduk dalam beg. Dengan hafal berkat maruah kan dia keluar pakai tu. Dia tak nak cara hal tu. Ada juga. Tapi tuan-tuan kalau nak letak tinggal letak dengan cara yang baik. Sebab kalau kita biar bersepah dan sebagainya, itu dah jadi tanggungjawab mas'ul kita pada kita. Kenapa kita memberat pada orang lain nak ngutip slipper kita dan sebagainya? Maka kita tanggungjawab kita lah. Tu pasal dia sediakan uncang slipper. Okey, ada setengah orang kata menanggung najis lah. Tak, dalam kata lain, dalam part yang ni tu kena mustahak kita sapu bersih, yakin bersih, masuk aja dalam beg. Masuk aja dalam beg, kita ikat ke, kita bawa bersama, tak jadi masalah. Okey, jelas tuan-tuan. Ya. Mozaik insya-Allah. Insya-Allah ada roh ya. Okey. Tak ada, dia kena naik. Kalau kerusi roda start tawaf dia kena tingkat atas, tingkat 3. Dia tak boleh. Melainkan kalau kita tawaf dia boleh dah boleh. Lepas tu sa'i kita naik atas untuk ambil skuter, tak apa. Ataupun kalau berkerusi roda, pembantu dia akan ikut sekali. Maksudnya semua yang kumpulan dia, anak dia, menantu dia, ayah dan sebagainya follow sekali. Boleh lah, tak jadi masalah lah. Kalau rasa yang lebih mudah, terus ambil skuter je. Okey. Oh, tu itu agak sikit muskil lah. Melainkan itu kerana pergerakan tu. Tapi pergerakan mak tu nak memang kena kerusi roda. Ya, faham. Ya. Ya. Kalau rasa macam tu, pusingan pertama, pusingan kedua bawah, naik yang 3 ke 4 naik skuter. Tu pun boleh. Tapi agak sebab pergerakan kita daripada dataran nak pergi ke tempat skuter pun agak jauh. Kalau kita rasa nak decide ambil skuter ataupun ambil kursi roda, upah orang kursi roda pun, buatlah, fikir daripada awal. Tapi memanglah dari segi sudut dulu tak jadi halangan kalau semua orang boleh dulu untuk kursi dan sebagainya. Tapi dari segi sebab pergerakan daripada dataran nak pergi ke tempat kursi roda itu pun juga ambil masa. Jauh perjalanan, maksudnya nak melangkah kaki dan sebagainya. So kita decide siap-siap betul-betul, rasa yakin. Ya memang sebaik-baiknya memang berjalan kaki tu guys, kita lebih rasa yakin, sedap yang gini ya. Boleh. Nak bawa siap. Saya lebih anjurkan kalau itu kita bergerak je ke Masjidil Haram dalam keadaan berjalan dalam sempurna. Lepas tu kita tawaf sa'i, ambil terus skuter. Kursi roda tu tak ada sangkut dengan orang, tak ada sangkut dengan apa sebagainya. Sebab pernah berlaku tinggal lebuh, tak payah bawa turun dan sebagainya. Maksudnya tinggal dekat hotel. Mampu slow lah. Memang kita tak mampu. Tapi ada kemungkinan kalau rasa mampu, kali pertama tu boleh bawa.
Tapi adalah mungkin petugas kami yang tak pergi bersama, kita akan suruh minta bawa balik kerusi roda tu kan. Tapi sa'i atau balik kita kena pergi sendiri jugalah pergerakan kita. Tu dah tak jadi masalah. InsyaAllah doa, insyaAllah ada kekuatan itu. Kalau macam kerusi boleh buat kerusi. Itu tak, yang tongkat kerusi. Tu untuk duduk tu boleh bawa, tak jadi masalah. Kerusi tu dia boleh pakai. Boleh rehat. Kalau tak larat. Boleh, tak jadi masalah. Kan tak larat. Kerusi tu Yang bertongkat tu, yang tongkat tu boleh. Yang tongkat tu boleh. lebih. Tongkat tu balik, tapi jangan duduk di kawasan yang berhampiran dengan Kaabah lah. Kita jalan jauh-jauh, kalau kita rasa letih bawa tepi, duduk sekejap rehat. Lepas tu kan sambung balik. Itu tak jadi masalah. Tak jadi masalah, insya-Allah. Okey. Nanti kalau macam dah tak larat kan, katakanlah dekat tawaf selesai, dekat sa'i tak larat, dia ada memang untuk sa'i sahaja naik kerusi roda. Dia. Memang ada upah ke pun dan sebagainya pun boleh. Ada juga yang kursi roda yang kita kena letak kad kita, pengenalan kita ke pun dan sebagainya, kita pinjam. Ada juga, tapi agak sukar juga. Tu yang dia orang yang standby untuk ambil upah tu, yang potong. Dia akan ambil, dia potong dia tak baginya. Baik itu baik ambil skuter. InsyaAllah ada memudahkan, insyaAllah. Tapi kita akan tengok pada situasi semasa, pada keadaan. Macam contoh kita pergi, masa keadaan tu macam mana keadaan ni, nanti kita akan maklum. Nanti berhubung dengan kami lah Mutawif, insyaAllah. Okey, lain-lain ada. Kalau tak ada, saya rasa saya mohon ampun dan maaf lah. Setakat inilah kita perbincangan kita. Cuma untuk yang kumpulan 24 bulan tu saya tak tunggu sekejap lah. Yang lain kita boleh bersurai. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk, yang lemah itu datang daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita sama-sama berdoa, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir wa la tu'assir, alaika yassir fa innaka taysir kulli asir, rabbi tamim bil khair. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa seluruh ahli keluarga kami, dosa pasangan kami, dosa guru-guru kami, dosa jiran-jiran kami, dosa seluruh sahabat-sahabat kami, dosa seluruh kaum muslimin muslimat, sama ada yang masih hidup atau yang telah pergi. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami untuk menjadi tetamu-Mu, ya Allah, di tanah suci ya haram, ya Allah. Jadikan kami petautan rindu kami yang tidak putus-putus untuk bersama-Mu, ya Allah. Permudahkan urusan kami, terimakanlah amal ibadat kami, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang sentiasa mendapat perlindungan-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr inna insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cuma yang guru yang 24 bulan minta kita depan, kita akan maklumkan perjalanan kita, insya-Allah. Ini kita nak cerita ni. Tu pun kita